وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية لصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنعمنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم النبي وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Adapun dalil tafsili, ya maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia dan menghuraikan segala syubhat yang didatangkan atasnya. Dan dalil satu laginya ialah dalil tafsili. Yang mana dalil tafsili ini wajib mengetahui juga, cumanya wajib di atas jalan fardu kifayah. Adapun dalil ijmali, maka itu wajib di atas setiap seorang atas jalan wajib fardu ain. Maka apa maksud dengan dalil tafsili? Maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia. Dalil apabila seorang itu dia tahu, dengan dalil itu dia kuasa untuk menetapkan. Nah, kuasa atas menetapkan dia kan dalil. Dia kuasa untuk nak mengkupaskan, dia kuasa untuk nak mengaturkan akan dalil itu satu persatu dan menghuraikan segala syubhat. Menghuraikan, mengukarkan, menolakkan segala syubhat yang didatangkan atasnya atas seorang. Itulah dalil tafsili, maknanya dia kuasa untuk nak kupas, untuk nak aturkan dalil itu satu persatu cara berdalil, dan dia kuasa dengan sebab dalil dia tu dia tahu banyak, maka dia kuasa untuk nak menolakkan syubhat-syubhat apabila didatangkan di atas dalilnya tadi, maka itulah dalil tafsili. Pendek katanya, dalil itu ada dibahagi kepada dua, dalil ijmali dan dalil tafsili. Cumanya perbezaan di antara dalil, dua dalil itu, di antara dalil ijmali dan dalil tafsili itu mengikut pengetahuan bagi seorang-seorang. Sekiranya dia dapat mengisbatkan, menetapkan akidah dia tu dengan suatu dalil, contohnya dia kata dalil yang menunjuk di atas satu-satu akidah itu ialah makhluk ini artinya alam ini. Tetapi dia tahu sekadar begitu-begitu saja, tidak dapat menetapkan, tak dapat nak menolakkan syubhat, maka itu dia panggil, dia tahu sekadar ijmali. Tetapi kalau dia tahu lebih dalam lagi, maka dikatakan dia tahu dalil tafsili. Maka dalil ijmali, dalil tafsili pun baik, tafsili baik, artinya ijmali baik, itu sama saja. Pada dalil pada bab akidah kitanya semuanya makhluk ini semua. Makhluk ini artinya alam ini kesemuanya. Tetapi kalau kita tahu sepitah lalu itu, maka dikatakan kita tahu dengan secara dalil ijmali. Kalau kita tahu boleh menghuraikan satu persatu, serta gunakan dalil itu untuk boleh menolakkan syubhat, maka kita panggil dalil tafsili. Maka cara manakah dalil ijmali, cara manakah dalil tafsili, nanti kita akan jumpa di dalam huraian
lagi akan datang. Habis di situ masalah dalil, masuk pula katanya, maka hendaklah kami menyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, mengetahuikan dia daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasulnya. Di sini dia katanya, maka hendaklah kami pengarang nyatakan menyebutkan segala aqaid. Maknanya mulai pada sekarang dia akan sebutkan satu persatu segala aqaid yang wajib pada syarak, mengetahuikan dia. Maka sekarang dia katanya dia nak mulai masuk di dalam bicaraan aqaid. Yang mana aqaid itu wajib pada hukum syarak di atas kita orang mukallaf mengetahuikan dia. Mengetahuikan segala aqaid itu. Dia katanya segala aqaid yang wajib pada syarak, wajib dengan sebab hukum syarak, wajib kita mengetahuikan akan segala aqaid itu. Di sini dia kata wajib kita mengetahui segala aqaid itu wajib pada syarak, ini wajib dengan sebab syarak, dengan sebab suruhan daripada syarak. Sekiranya kalau syarak tidak suruh kita mengetahui, maka tak wajib juga kita mengetahui segala aqaid. Wajib kita mengetahui itu dia katanya pada syarak. Ini mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebab Abu Hasan Al-Ash'ari dia berpendapat bahwasanya mengetahuikan segala aqaid itu terhenti di atas suruhan daripada syarak. Sama juga pada bab furu', pada bab fiqh pun sama juga. Jadi sembahyang 5 waktu wajib dengan sebab syarak suruh kita sembahyang. Begitu juga wajib kita mengetahuikan segala aqaid itu, jadi wajib kita kena tahu kata Tuhan ada, mustahil tiada, dalilnya begini-begini. Wajib tu dengan sebab suruhan daripada syarak. Sekiranya kalau tidak ada syarak, maka tidak wajib. Tidak wajib kita mengetahui segala aqaid. Tak wajib kita i'tiqad kata Tuhan ada, Tuhan sedia hingga akhirnya. Itulah mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari. Adapun mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, dia mengatakan bahwasanya mengenal akan Allah Ta'ala, mengetahuikan segala aqaid itu wajib dengan sebab akal. Wajib dengan sebab akal, bukan wajib dengan sebab syarak. Dengan maknanya walaupun tidak ada syarak, syarak ini dia datang bersama dengan bangkitan Rasul. Syarak datang bersama dengan bangkitan Rasul. Tetapi dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, dia mengatakan bahwasanya kalau di dalam masalah furu' seperti wajib sembahyang, wajib puasa, larang zina, larang minum arak, itu wajib dengan hukum itu bersabit dengan syarak. Sekiranya kalau tidak ada syarak, maka tak wajiblah sembahyang, tak wajiblah puasa, tidak ada haram minum arak dan zina dan sebagainya. Itu di dalam bab furu'. Adapun di dalam bab i'tiqad, dia katanya jadi wajib itu bukan dengan sebab syarak, bukan dengan sebab ada akal. Jadi di sisi dianya
sekiranya seorang manusia itu ada akal, walaupun tidak datang syarak lagi, walaupun belum dibangkitkan segala rasul lagi, maka wajib di atas manusia yang ada akal mengetahuikan segala aqaid. Dengan maknanya orang yang ada akal kalau tidak mengenal akan Allah Ta'ala, tidak mengetahui akan Tuhan, itu memanglah dia tu salah. Walaupun syarak belum dibangkitkan, Nabi Rasul belum dibangkit sekalipun. Itu dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi masalah furu' bersabit dengan syarak, masalah ba'aqaid bersabit dengan akal. Kalau ada akal, sabitlah bab aqaid. Maknanya wajib dia kena mengetahui selama mana dia ada akal, walaupun Rasul tidak dibangkit sekalipun. Kalau kita mengikut di dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, manusia yang ada belum pada bangkitan Rasul, itu wajib juga di atas mereka mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan Tuhan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada akal. Tetapi sembahyang, puasa dan sebagainya tidak ada wajib sebab tidak ada syarak. Sebab di sedianya masalah aqaid bersabit dengan akal. Walaupun tidak ada bangkitan Rasul sekalipun, walaupun tidak ada utusan Rasul sekalipun, wajib mengetahui sebab ada akal. Sebab dia terhenti di atas ada akal. Adapun masalah furu', maka terhenti atas ada syarak. Ada satu mazhab lagi ialah mazhab Mu'tazilah. Mereka yang berpendapat bahasanya semuanya dengan akal. Nak wajib sembahyang pun dengan akal. Nak jadi wajib sembahyang, puasa dan sebagainya dengan akal. Mengetahuikan segala aqaid itu pun dengan akal. Tak mesti ada syarak. Cumanya datang syarak untuk nak menguatkan, untuk nak mensokongkan akal saja. Adapun mazhab yang sahihnya, yang asahnya ialah mazhab Abu Mansur Abu Hasan Al-Ash'ari. Mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, wajib kita mengetahuikan segala aqaid, wajib dengan sebab surahan syarak. Masalah fiqh, masalah furu' pun dengan sebab syarak juga. Dengan maknanya kalau mengikut di atas mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, kalau tidak ada syarak datang, tidak ada bangkitan Rasul itu, maka tidak wajib pada perkara-perkara yang jadi furu' seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Tidak ada hukum wajib, sunat, haram, makruh dalam hukum syarak. Tidak adalah wajib mengetahuikan Tuhan. Walaupun seorang itu ada akal sekalipun, tak wajib mengetahui sebab syarak belum datang. Maka di sini dia katanya segala aqaid yang wajib pada syarak. Ini menunjuk kata dia tu berlaku di atas mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari. Wajib di atas kita orang mukallaf mengetahuikan segala aqaid, itu wajib dengan sebab syarak, bukan dengan sebab ada akal. Walaupun ada akal, tapi kalau tidak ada syarak, maka tak wajib lagi. Kita mengikut mazhab dia, kalau kita mengikut mazhab dia, maknanya manusia jahiliyah belum pada bangkit Rasul itu, tidak ada kesalahan bagi mereka. Tak wajib mereka mengenalkan Allah Ta'ala, mengenalkan Tuhan. Sebab syarak belum datang. Tidak ada wajib sembahyang, tidak ada haram, minum arak, zina dan sebagainya, sebab syarak belum datang. Itulah maksud dengan katanya pada syarak. Ulang balik. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, mengetahui, wajib pada syarak mengetahui. Dengan mana kalau kita tak tahu, berdosa lah. Apa dia segala aqaid yang dia hendak menyatakan sekarang ini? Daripada segala yang wajib pada akal, dan yang mustahil, yakni mustahil pada akal, dan yang harus, yakni harus pada akal, pada hak Allah Ta'ala, ini pada zat Allah Ta'ala,
dan pada hak pada hak segala rasulnya, Rasul Allah. Jadi sekaranglah dia nak menyatakan segala aqaid, segala pegangan-pegangan kita yang jadi wajib pada zat Allah Ta'ala, yang jadi mustahil atas Allah Ta'ala, yang jadi harus pada Allah Ta'ala dan juga pada segala Rasul. Yang wajib pada Rasul dan yang harus di atas orang yang jadi Rasul dan yang harus pada orang yang jadi Rasul. Mula di sekaranglah dia hendak menyatakan. Serta kami iringkan satu-satu tiap-tiap satu akidah itu dengan dalil. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalil. Jadi apabila dia sebutkan satu akidah, maka dia akan sebut di belakang itu akan dalil. Seperti lagi akan datang dia sebut salah satu daripada akidah yang wajib kita beriktikadnya ialah wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud. Wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat wujud. Mustahilnya tiada. Maka selepas tu dia akan sebut dalil. Selepas pada wajib selepas pada katanya wajib bagi Allah bersifat dengan wujud, mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan tak ada, maka selepas tu dia akan sebut dalil. Maka apabila sebut dalil, kita perhati pada dalil, kita faham dalil dia nya, maka lepaslah kita tu daripada taklid, maknanya kita masuk dalam katanya orang yang mengetahuikan dalil. InsyaAllah lagi akan datang kita jumpanya. Dan lagi dia katanya, dan tiap-tiap dalil itu, tiap-tiap dalil yang dia sebut itu menyabitkan yang wajib, menafikan yang mustahil. Dan tiap-tiap satu dalil yang dia sebut, satu dalil itu menyabitkan, yakni menetapkan, menetapkan, mekejapkan yang wajib. Dan menafikan, menolakkan. Menolakkan yang mustahil. Jadi satu dalil kalau kita tengok lagi akan datang, dia akan sebut bahawasanya wajib, yang pertama wujud. Mustahil lawannya tiada. Wujud artinya ada, mustahil dianya tiada. Maka dalil atasnya ialah makhluk ini. Maka dalil yang menunjuk di atas perkara tadi itu ialah makhluk ini. Maka dalil itu di dalam satu dalil boleh guna dua pihak. Satu dalil diguna pada dua perkara, ialah satu untuk nak mekejapkan yang wajib, ialah nak mekejapkan wujud Allah Ta'ala, dan dalil yang sama itu juga untuk nak menolakkan akan mustahil, akan tak ada Allah Ta'ala. Jadi dalil ini menunjuk di atas ada Allah, dan dalil yang sama itu juga menunjuk di atasnya tidaklah Allah Ta'ala itu tak ada. Jadi satu dalil diguna pada dua perkara. Pada nak menunjuk di atas wajib wujud, dan untuk nak menolakkan tak ada Allah. Yang mana tak ada Allah itu, tak ada Tuhan itu mustahil. Jadi satu dalil kita guna pada mekejapkan yang wajib, dan untuk nak menolakkan akan yang mustahil. Itu maksud dia katanya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib, yang maknanya menetapkan, menunjukkan di atas sungguh yang wajib. Dan satu dalil yang sama itu juga menafikan yang mustahil. Menafikan, menolakkan, menidakkan akan perkara yang mustahil. Jadi untuk nak mekejapkan wujud Allah, dalil itu juga. Untuk nak tolak katanya bukan tak ada pun, dalil itulah juganya. Itu benar-benar yang dia akan nak cerita pada lagi akan datang. Selepas tu maka kata dia, dan maka kami berkata, ni nak mulai masuk
dalam bahasan yang sebenarnya, maka kami berkata wajib bagi Allah, ini dengan secara ijmal dulu. Dengan secara ijmal, sebentar lagi lepas tu atas jalan tafsil pula. Dengan secara ijmal, dengan secara luas-luasnya, kita wajib, kita kena i'tikad begini. I'tikad macam mana? Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Mestilah kita kena i'tikad begini, berpegangnya begini, atas jalan ijmal dulu. Apanya? Wajib mesti pada akal. Wajib mestilah bagi Allah Ta'ala ni, ada bagi Allah Ta'ala itu tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tiap-tiap sifat maknanya segala sifat yang menunjuk di atas kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang patut, yang layak dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Zat yang maha tinggi. Dia katanya satu, dengan secara ijmalnya wajib kita berpegang tanam bagi kejap di dalam hati kita. Kita kena tahu serta kejap dalam hati kitanya bahawasanya Allah Ta'ala itu sungguh mestilah dia tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak, yang patut dengan zat dia. Zat yang maha tinggi. Apa dia sifat kesempurnaan, dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Jadi tak boleh kita nak bilang satu persatu lah. Nak bilang bagi habis, bagi cukup, bagi semua sifat, segala sifat kesempurnaan tu tak kuasalah kita untuk nak meliputi kesemuanya. Dan sifat-sifat kesempurnaan itu amat banyak. Amat banyak sakat mana tiada meliputi dengan dia. Tiada meliputi, tak boleh nak menghinggai, tak boleh nak bilang dengan dia, dengan segala sifat, dengan sifat-sifat, dengan sifat kesempurnaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu amat banyak sehingga kita ni tak dapat meliputi, tak dapat menghabisi, tak dapat, tak kuasa kita nak bilang satu-satu sampai ke habis itu. Tak boleh kita nak menghilangkan, tak boleh kita nak menghinggakan. Nak tulis dengan angka 1, 2, 3 tu tak boleh. Yang boleh meliputi kesemuanya siapa dia? Allah Ta'ala sendiri. Dia tu bolehlah. Allah Ta'ala dia tahulah berapa banyak sifat kesempurnaan yang ada pada dia tu, dialah yang tahu. Adapun kita tahu sekadar katanya banyak sangat, sangat banyak. Berapa bilangannya kata banyak itu tak mampu kita nak bilang, nak hitung, nak kira satu-satu tu tak mampu. Maka wajib disabitkan bagi Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Maka wajib disabitkan. Wajib kita kena kata ada, kena kata sungguh bagi Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Jadi maknanya mestilah kita berpegang bahwasanya segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zat Allah Ta'ala itu ada bagi zat Allah Ta'ala dengan secara ijmal, dengan secara sepital lalu, dengan secara luas. Kita katanya maknanya wajib di atas kita orang mukallaf beraktikad bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan sifat kesempurnaan tu kalau orang tanya berapa banyak, kita jawab katanya tak tahu juga berapa banyak. Sebab kita tak kuasa nak bilang, tak kuasa nak tahu. Yang boleh tahunya Allah Ta'ala saja yang boleh tahu. Dia sendiri itu dia tahulah, kita tak tahu berapa banyak. Itu dengan secara ijmalnya begitu. Tanam dalam hati, kejap dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan
yang layak dengan dia. Layak dengan zat dia, bukan sifat kesempurnaan yang layak dengan manusia. Ya, kita ni ada juga setengah kesempurnaan yang bagi manusia tapi mustahil bagi Allah. Seperti ada satu perkara kesempurnaan bagi hidupan manusia, berharta, itu satu, memiliki harta, satu perkara yang jadi kesempurnaan. Kalau ada pasangan, bersuami, beristeri, ada anak cucu, maka itu kesempurnaan bagi manusia, tetapi pada hak Allah Ta'ala itu kekurangan. Bersuami kesempurnaan bagi manusia, tetapi kekurangan bagi Allah Ta'ala. Sebab tu dia kait tadi katanya kesempurnaan yang patut dengan zat dia. Sebab kita jangan kita ukur sama dengan kita. Barangkali kitanya kalau kesempurnaan kenyang, sehat, maka kita tak boleh kata pada Allah Ta'ala itu kenyang sebab terdulu oleh makan. Tak boleh kita kata sehat, walaupun kesempurnaan bagi kita, tetapi tak boleh kata pada Allah Ta'ala itu sifat kesempurnaan seperti sehat, kenyang tadi. Sebab tu dia katanya segala sifat kesempurnaan yang patut, yang layak dengan zat dia. Jadi itulah kita kena pegang, beraktikad, tanam kejap dalam hati bahawasanya Tuhan kita mestilah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan mustahil atasnya, ni satu pegangan pulanya, dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Segala sifat yang menunjuk, yang memberi faham jadi kekurangan, maka mestilah kita beraktikad bahawasanya itu tak ada di Allah Ta'ala sama sekali. Tak boleh ada pada Allah Ta'ala sama sekali. Setiap perkara yang jadi kekurangan. Tetapi yang jadi kekurangan tu nisbah bagi dia, bukan nisbah bagi kita. Seperti takabur. Takabur kalau nisbah pada kita manusia, kekurangan sebab sifat kecelaan, sifat yang buruk. Tetapi takabur itu sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Kalau itu takabur itu benda yang wajib bagi Allah sebab masuk dalam kesempurnaan. Tetapi kalau kita manusia masuk dalam kekurangan, seorang itu ada kekurangan sekiranya dia tu bertakabur. Ini sifat-sifat yang jadi kekurangan yang kita tilik pada zat dia. Itu mustahil nak sungguh nak ada pada zat Allah Ta'ala. Mestilah kita pegangnya begitu, i'tikad begitu dengan secara ijmal. Dan iaitu sifat-sifat kekurangan itu amat banyak. Tiada menghinggakan dia malaikat ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebabnya sifat mustahil yang jadi kekurangan ini dia berlawan dengan sifat kekurangan. Contohnya wujud, kesempurnaan, kekurangannya tak adam, sedia, kesempurnaan, baru itu kekurangan. Dia satu perkara yang sempurnaan, ada lawan bagi dia. Yang sempurnaan tu wajib, yang lawan bagi dia tu mustahil. Dengan sebab sifat kesempurnaan tu banyak, yang jadi lawan dia yang mustahil tu pun amat banyak jugalah. Yang jadi sifat kesempurnaan itu kita tak boleh nak menghinggai, maka sifat kekurangan yang tak ada pada zat Allah Ta'ala itu pun tak boleh kita menghinggai juga, melainkan dia saja yang boleh tahu. Maka yang mustahilnya ialah sifat kekurangan. Bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat kekurangan itu mustahil. Lalunya apabila begitu, maka wajib disucikan dia kan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Maka wajiblah kita kena menyucikan daripada Allah Ta'ala
akan sifat kekurangan. Menyuci itu dengan maknanya wajib kita kena i'tikad kata segala sifat kekurangan tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Dengan mana menyuci, disucikan dia daripada sifat kekurangan, maknanya wajib di atas kita orang mukallaf beriktikad bahawasanya segala sifat kekurangan tak ada sama sekali pada zat Allah Ta'ala, walaupun satu sekalipun tak boleh nak ada, sebab kalau ada itu mustahil, tak diterima oleh akal. Disuci itu atas jalan ijmal, atas jalan borong, atas jalan sepitah lalu. Atas jalan ijmal pula. Pula tu maknanya sama dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan wajib kita menyabitkan pada zat, menyabitkan sifat kekurangan mesti disucikan. Semuanya atas jalan ijmal kesemuanya. Jadi maknanya itulah yang wajib kita i'tikad atas jalan ijmalnya begitu. Segala sifat kesempurnaan wajib mesti ada pada Allah Ta'ala. Akal kita nampaknya begitu, menghukumnya begitu. Segala sifat kekurangan tidak ada sama sekali tersuci, tersuci Allah Ta'ala, tidak ada sama sekali daripada sifat kekurangan. Itu atas jalan ijmal kita panggil. Dan dalil, inilah yang dia kata tadi, apabila dia sebutkan satu pegangan, sebutkan yang wajib, sebut juga kan yang mustahil, maka dia akan seiringi dengan dalil. Maka satu dalil memadai untuk nak menetapkan yang wajib dan untuk nak menyucikan daripada yang mustahil, untuk nak mutalakkan yang mustahil. Maka di sini musannif akan sebutkan dalil. Dan dalil atas demikian itu, dan dalil tandaannya, tunjukkannya, apa benda yang menunjuk katanya mesti begitu. Mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Mana tandaan, mana dalilnya, mana alasannya? Dalilnya ialah dan dalil atas demikian itu, atas wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan, dan mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Dalil, alasan bagi kata wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap kesempurnaan dan mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap kekurangan. Dalilnya bahwasanya, dalilnya dalil akli, maklum. Dalil di sini dalil akli, kita mesti kena guna akal untuk memikir, nampak dengan akal. Sebab dalil di sini dalil akli, bukan dia dalil nakli datang daripada Quran hadis. Dalil di sini kita guna dalil akli dengan mana dalil yang kita fikir dengan akal kita. Kita fikir macam mana nak nampak katanya mesti bersifat dengan sifat kekurangan, tak boleh bersifat dengan sifat kekurangan bagi Allah. Kita nak fikir macam mana untuk nak nampak begitu, untuk nak kejapnya begitu. Maka dia katanya kita fikir begini. Jikalau tiada bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi dah tetap dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Fardunya, kalau Allah itu, Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, apa nak jadi? Kalau dia tak bersifat dengan sifat kesempurnaan, apa nak jadi? Selepas tu, kalau kita fardu, kalau kita katanya Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, apa nak jadi? Apa lazim dianya? Nascaya bersifat ia dengan segala lawannya, lawan bagi segala sifat kesempurnaan. Kalau dia tak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentulah dia bersifat dengan lawan. Lawan dia tu ialah sifat kekurangan.
Contohnya, kalau tak bersifat dengan kuasa, tentu dia bersifat dengan lemah. Kalau dia tak bersifat dengan ilmu, tentu dia bersifat dengan jahil. Kalau dia tak bersifat dengan hayat, tentu dia bersifat dengan mati. Sebab dia tidak ada, tengah-tengah tu tidak ada. Bukan katanya ada satu lagi, tak panggil kuasa, tak panggil lemah. Dia tidak ada. Kalau tak kuasa, maka lemah. Kalau tak lemah, maka kuasa. Duduk di antara dua perkara. Kalau tak ada, tiada. Kalau tak tiada, ada. Maka ada kesempurnaan, tiada itu kekurangan. Kalau tak bersifat dengan sifat kekurangan, tentulah, mestilah bersifat dengan lawan dia. Ialah lawan dia tu ialah iaitu segala lawan, dia kata segala kekurangan. Iaitu lawan tu ialah segala kekurangan. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat, kita fikir beginilah, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentulah dia tu bersifat dengan kekurangan. Jadi katanya, cuba kita fikir kalau kita katanya Allah tak bersifat dengan sifat kekurangan. Mestilah dia tu bersifat dengan lawan dia ialah sifat kekurangan. Janganlah katanya kalau tak bersifat dengan sifat kekurangan, sifat kesempurnaan pun dia tak bersifat, sifat kekurangan pun dia tak bersifat. Bolehkah kata begitu? Jadi membawa kepada Allah tak ada sifat lah pula. Tak boleh kita kata begitu. Tak boleh kalau kita katanya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tetapi dia tak bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi maknanya sifat kesempurnaan pun tidak ada, sifat kekurangan pun tidak ada. Maka maknanya zat Allah tidak ada sifat pula. Maka tidak ada zat, mesti kena ada sifat. Suatu zat mesti kena ada sifat. Suatu zat mesti kena ada sifat. Cumanya sifat kesempurnaan yang sifat yang ada itu sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan. Seperti kita manusia, mesti badan kita manusia itu mesti kena ada sifat. Satu contohnya sihat dan sakit. Sihat kesempurnaan. Sakit kekurangan. Tapi sihat banyak, sakit banyak ke, itu kiralah. Tetapi mestilah emo dalam kesihatan, emo dalam kesakitan. Tak boleh kita katanya apa dia? Sihat pun tidak, sakit pun tidak. Tak kata, nak kata begitu tak boleh. Cumanya bahasa orang cakap tu nak kata sihat sangat pun tak juga, nak kata sakit sangat pun tak juga. Boleh duduk. Boleh tahan, itu tak menafi ada seorang tu nak kata sihat pun tak juga, nak kata sakit pun tak juga, di mana sakit sikit-sikit. Tu makna kata ada sakit dah. Rasa pening kepala sikit-sikit, tapi kita panggil sihat lagi. Ada juga sakit sikit-sikit. Tu makna ada sakit. Jadi maknanya cerita asalnya belum pada kita nak faham di situ, kita mesti kena faham bahawasanya suatu zat mesti kena ada sifat. Suatu zat mesti kena ada sifat. Tidak ada mana-mana zat sekalipun yang kosong daripada sifat tu, tidak ada. Walaupun zat yang baru, walaupun zat yang qadim. Cumanya kalau zat yang baru, sifat tu kita tak masyhur dengan sifat, kita panggil arad. Jadi sesuatu zat mesti ada sifat, ada mempunyai sifat. Tapi sifat yang ada di dia itu, adakah sifat masuk dalam bahagian sifat kekurangan ke, adakah masuk dalam sifat kekurangan? Maka di sinilah kita nak fikirnya. Di sinilah kita nak fikirnya. Kalau Allah itu ialah suatu zat, Allah itu suatu zat, maka mesti kena ada sifat. Mesti kena ada sifat.
maka sifat yang ada pada dia sana itu yang kata zat mesti kena ada sifat. Maka sifat yang mesti ada tu sifat kekurangan ke sifat kesempurnaan. Kalau kita katanya sifat kesempurnaan tidak ada, maknanya ada sifat kekurangan. Kalau kita katanya sifat kekurangan tidak ada, maknanya ada sifat kesempurnaan. Dia tak lepas pada dua begitu. Kalau bersifat dengan kesempurnaan, taklah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau bersifat dengan sifat kekurangan, taklah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka dengan sebab tu benda tu begitu, wakilnya begitu. Apabila begitu kita fikirlah Allah Ta'ala itu suatu zat. Setiap zat mesti ada sifat-sifat bagi dia. Maka sifat-sifat yang ada bagi dia tu masuk dalam sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan. Maka kita fikir, kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, apa nak katanya? Tentulah dia tu bersifat dengan segala lawan yang ialah sifat kekurangan. Habis tu, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, boleh terima ke tidak akal kita fikir? Boleh terima ke tidak? Nanti dulu. Kita katanya Allah bersifat dengan sifat kekurangan itu boleh terima ke tidak? Maka dia kata, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa kata mustahil? Tak boleh jadi kekurangan ada pada Allah yang jadi Tuhan. Sebab Allah kita kira katanya dia tu jadi Tuhan. Kita letak kata dia tu jadi Tuhan, kesempurnaan mesti ada, kekurangan tu mustahil. Kenapa kata mustahil kekurangan? Kerana jikalau bersifat ya Allah dengan kekurangan, fardunya kalau Allah Tuhan kita itu bersifat dengan sifat kekurangan, apa nak jadi? Kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, kekurangan, nascaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam ini. Tentulah dia tak boleh nak buatkan sesuatu, nak menciptakan sesuatu perkara pun daripada alam ini, daripada makhluk ini. Tak boleh buat apa sesuatu pun. Tak boleh nak ciptakan, tak boleh nak mengadakan apa-apa perkara daripada alam ini. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan sifat kekurangan. Setengah daripada kekurangan itu lemah. Ada lemah tak boleh mengadakan alam ini. Setengah daripada kekurangan itu apa dia? Buta. Tak ada pengetahuan. Maka kalau ada kekurangan, dia paling kurangnya dia boleh menolakkan kekurangan daripada diri. Kalau tak boleh menolakkan kekurangan daripada diri sendiri, macam mana dia nak buatkan alam begitu hebat begini? Kalau contohnya kita sakit, tak boleh nak mengubatkan diri kita daripada sakit itu, macam mana kita nak mengubatkan orang lain yang sakit? Kita sendiri apabila kita jatuh dalam sakit, tak tahu nak makan ubat apa, tak tahu nak perubatkan penyakit kita macam mana. Mesti kena pergi menupan kepada doktor-doktor. Apabila anak isteri kita jatuh sakit, tak kuasa juga kita nak mengubatkan anak kita yang sakit. Tak kuasa juga kita nak mengubatkan isteri kita yang sakit yang sama dengan kita. Kita sakit gigi masalah. Tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu nak makan ubat apa. Tak tahu nak buat macam mana. Nak guna kalau ubat ke. Nak makan ubat macam mana. Kalau nak japi pun nak japi macam mana. Tak tahu kalau kita sakit gigi. Tak kuasa nak mengubatkan dengan secara makan ubat ke. Dengan secara japi kita. Dengan baca ayat Quran ke. Tak kuasa, tak pandai kita.
Kalau anak kita sakit gigi, tak kuasa jugalah kita. Tak kuasalah juga kita nak menolakkan sakit gigi yang berlaku pada anak kita sebab kita sendiri kita tak pandai. Jangan nak tolong orang lain. Begitu juga kalau ada kekurangan pada diri dia, tentu dia tak boleh nak buatkan segala makhluk ini. Contohnya, dia buta masalah, tidak ada sifat pelihat, maka buta, tak nampak segala perkara. Nak menghilangkan daripada kebutaan dia tak kuasa. Macam mana nak buat kita bagi nampak? Macam mana nak buatkan makhluk ini, nak buatkan kita bagi mata kita nampak benda tu, nampak benda ni? Tak, tentu dia tak boleh sebab dia sendiri dia tak nampak. Apabila dia tak nampak, macam mana nak buat kita nampak? Sebab dia tak pandai, dia tak tahu nampak tu apa dia nampak. Sebab orang buta dia tak faham makna nampak. Kalau Allah Ta'ala itu tidak mendengar, macam mana dia nak buat kita jadi berdengar? Tetapi sekarang Allah Ta'ala buat kita nampak, kita dengar, kita dapat merasakan manis masin dengan lidah, kita dapat hidupkan dengan hidung kita, bau busuk, bau harum dan sebagainya. Maka tentu Allah Ta'ala berkuasa. Sebab kalau tidaknya, dia tak boleh buat akan alam ini, atau boleh buat tapi tak sepenuh. Tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kerana jikalau bersifat dengan kekurangan, dia kata, nascaya tiada menjadi, ia tiada kuasa, tak mampu dia nak menjadikan sesuatu daripada alam ini. Kalau dia tak menjadikan alam ini ada ke tidak? Tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak mengadakan alam ini, tidak adalah alam ini. Tidak ada alam ini, kita boleh terima ke tidak? Tak ada sesuatu pun daripada makhluk ini, tak boleh jadi sebab kita duk nampak ada kita pun makhluk ini, kita pun makhluk alam ini. Benda yang kita nampak sekarang pun makhluk ini. Jadi makhluk ini dah ada. Dia katanya dan demikian itu batil, dan demikian itu apa dia? Tiada menjadi ia akan suatu daripada alam ini itu batil. Perkara yang palsu, perkara yang salah. Kerana alam ini telah ada. Sebab alam ini, makhluk ini sudah ada. Tahu di mana kata sudah ada? Dengan musyahadah. Ada dengan musyahadah. Kita tahu diri kita ada sebab dek tengok, dek rasa kata ada. Makhluk latai pun ada, langit pun, bumi pun ada. Semuanya ada. Apabila semuanya ada, menunjuk katanya tak boleh buat makhluk ini melainkan orang yang bersifat dengan kesempurnaan. Lagi pulanya alam ini pulanya begitu indahnya. Tengok diri kitanya daripada nasi jadi darah. Macam mana prosesan dianya? Bukan mesin kita. Tapi prosesan daripada nasi, daripada makanan kepada jadi darah, daripada makanan tu juga jadi tenaga. Maka macam mana kalau dia tu tahu sikit-sikit, tahu sikit-sikit saja, tidak tahu sehabis-habis tahu, dia tak boleh nak proseskan makanan jadi tenaga, jadi darah, jadi daging, jadi susu, jadi apa dan sebagainya. Dia tak tahu cara lah. Jadi maknanya itulah dalil makhluk ini, dalil menunjuk katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Maka alam ini kita fikir begitu, maka alam ini itulah dalil, jadi dalil. Perkara yang menunjuk kepada kita, perkara yang menunjuk pada kita beriktikad katanya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, mustahil bagi dia sifat bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil bersifat dengan kekurangan. Maka alam ini itu dikatakan dalil. Lepas tu cara memikir begitu maknanya kita kuat tahu dalil, kuasa untuk nak menetapkan. Kalau kita tahu boleh cerita satu-satu tu, mana kita dah pandai dalil tafsili. Tapi kalau kita tahu sekadar diri kita saja, orang nak cerita ke orang lain tak boleh, maka itu kita tahu dengan secara ijmali saja. Itu pun dah memadak untuk nak lepas pada hukum taklid.
Maka itulah lebih kurangnya satu i'tiqad dengan secara ijmal yang kita belajar pada pagi ini. Maka kita akhiri dengan katanya, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu yang wajib diketahui kan dia. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala